Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pakai mic ni. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina ولذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma ba'. Yang saya hormati tuan pengurusi, para imam, para bilal, para noja, para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, datuk-datuk, datin-datin. Ada datin ke? Datin tak nampak tu, putih je. Tu di belakang sana ada perempuan ke tak ada? Ada ya? Tak ada? Elak. Tak nampak kaki. Ya. Muslimin, bapak-bapak, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, ya, hari ini Yaumil Isnain, ya, yang dapat sama-sama masih lagi Allah memberikan keizan kepada kita untuk sama-sama beribadah di rumahnya ini, ya, yang saya rasa ada setiap kali datang ada pembaharuan, ya, yang sangat menakjubkan lah, ya, tak tahu apa takjubnya, tak tahulah, ya. Tapi alhamdulillah, ya, syukur Allah Taala, ya, di Kemeru ini, ya, macam-macam nikmat Allah beri kepada kita, walaupun ada ujian-ujian yang datang, tapi tuan-tuan dapat menghadapinya dengan keadaan yang sebaik mungkin, ya. Sebab ujian itu pasti akan datang kepada setiap mukmin, setiap muslim. Ya, tidak ada orang Allah nak uji iman dia kalau tidak ada ujian. Ya, para nabi dulu lagi teruk ujian kan, Nabi Ulul Azmi. Ya, siapa dia Nabi Ulul Azmi? Tuan-tuan tahu? Ya, Nabi Muhammad, ya, Nabi Isa, ya, Nabi Musa, ya. Lagi Nabi apa nama? Nuh. Nah, dan 5, ya, semua 5. Ya. Mereka lebih hebat berbanding dengan kita untuk ujian. Kalau kita kata ujian kita PKP sahaja, itu, ya, memang ada yang terduduk, ya, daripada awal memang kehidupan mereka mewah sebelum ini, tetapi bila PKP datang, Masya Allah, ya, diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, terduduk dia, ya. Ya, pendapatan pun langsung tak ada, hanya guna saving sahaja. Saving sampai mana tuan-tuan boleh habis, kan? Tapi itulah ujian yang Allah berikan. Mungkin Allah suntik kita, ya, tegur kita, ya. Sebab bukan selamanya kita akan bermewah-mewahan, bukan kita selamanya akan bersenang-senangan,
tapi Allah Ta'ala beri kita teguran. Beginilah keadaan para nabi dahulu, diberikan ujian sedikit demi sedikit, sebanyak-banyaknya, tapi mereka tetap sabar, dan melaksanakan ibadah walaupun dulu nampak dekat masjid tuan-tuan, hari ni dah tak nampak dah. Kan? Dulu orangnya rajin datang surau, tapi hari ni kenapa tak datang surau dah? Kat situ dah nampak kan. Jadi Allah dah bagi ujian sedikit saja, tapi terus kita hilang daripada rumah Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bangunlah semula, kita bangkitlah semula bersama-sama, untuk kita mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, untuk kita sama-sama melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita iman dan juga nur hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmatullah taala, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada malam ini. Buku tuan-tuan dah tak ada dah ya? Ilat. InsyaAllah kita sambung. Yang mana ada buku, kita masuk kepada muka surat 104. Di dalam buku Formula Solat Sempurna yang telah yang disusun oleh Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, yang mana kita akan perjelaskan berkaitan dengan sambungan waktu, iaitu dalam masa lagi dalam keadaan kita duduk tahiyat tasyahud, tasyahud awal. Jadi insya-Allah kita sambung pada malam ini, iaitulah waktu jari diangkat, muka surat 104. Bilakah waktu jari kita diangkat? Waktu jari kita duduk tasyahud awal itu, kita telah baru ni kita bincangkan sama ada adakah jari yang kita letak itu boleh digoyang-goyangkan ataupun kita letak statik saja, tak perlu digoyangkan. Kita pun telah bincangkan bab itu. Jadi hari ini kita terus masuk kepada waktu, bila waktu jari itu diangkat, bila jari itu diangkat. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab ini, disebut oleh mazhab Hanafi, Hanafiyah, dikatakan mengangkat jari telunjuk itu ketika sebutan la. Apa la? Asyhadu alla, bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan, Allah tu lah, asyhadu alla, la tu diangkat. Mazhab Hanafi diangkat perkataan la. Dia berbeza setiap mazhab itu, Bagaimanapun mereka berijtihad agar jari diturunkan ketika sebutan illallah. Illallah turun balik. Jadi macam mana? Asyhadu alla angkat, ilaha illallah turun. Boleh. Tuan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi begitu. Ni sekejap Hanafi, kejap Syafi'i, jap Maliki, tak boleh lah. Kalau kita Syafi'i lah. Kalau kita memang Hanafi, begitulah. Orang Hanafi, jangan tuan-tuan pelik lah. Kalau dia angkat turun, itu dah memang passion dia begitu. Sebab dia kata asyhadu alla ilaha illallah turun. Wa asyhadu, pusing belum ada lagi. Pusing je lagi mazhab lain. Pusing ada mazhab yang lain. Kita tengok ni. Ini baru mazhab yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan begitu. Bilakah waktu diangkat, kita katakan la ilaha itu, la ilaha illallah. Manakala mazhab Maliki mengatakan mengambil hadis yang menyebut menggoyangkan. Ini yang tadi tuan-tuan kata tadi. Tuan kata mazhab mana yang goyang? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ni, yang pergi umrah, saya pergi umrah dah. Ramai pergi umrah kan tahun ni kan? Tak ada. Ada kan? Mesti ada kan? Kita boleh tengok setiap dekat sana tu macam-macam mazhab ada kat situ. Yang tak ada mazhab pun ada. Maksud tak ada mazhab pun tak ada. Tak tahulah. Tapi sebab tu kalau tuan-tuan tengok, jangan pelik, itu bukan benda yang haram. Itu hanya furuk, cabang sahaja, tidak membatalkan solat. Tuan-tuan goyang ke tak goyang ke, angkat ke tak angkat, tidak membatalkan solat. Jangan tuan kata, kenapa dia tak angkat? Jangan. Itu merupakan sebahagian daripada syarat ataupun kesempurnaan solat sahaja. Tidak katakan
ya, menjadi rukun kepada ataupun membatalkan solat. Jadi Imam Mazhab Maliki mengatakan, mengambil daripada hadis Ibnu Umar, tahrikul usbu' fi shalah madh'aratun lisyaitan. Ya. Dia kata apa? Menggoyangkan jari telunjuk. Jari telunjuk tuan-tuan, jangan jari hantu ke, jari manis ke, tak ada. Yang kita guna jari telunjuk, ya. Jangan tuan-tuan jari kelingking ke, jari ibu jari ke. Ya, itu pelik lah, tak ada. Tak ada sunnahnya guna ibu jari, tak ada, ya. Menggoyangkan jari telunjuk ketika tasyahud adalah tempat, ya, yang menakutkan syaitan, katanya dalam hadis, ya. Siapakah riwayat hadis ini? Tuan-tuan boleh tujuk kat bawah tu, 223 Sunan Al-Baihaqi, ya. Nombor apa? Nombor hadisnya 2616. Dia bagi sekali nombor hadis tu. Tuan-tuan boleh tujuk, ya. Pergi cari Sunan Baihaqi tu. Sekarang tak payah susah. Kat pakai ni je. Pakai internet je ada dah. Ya, nak pergi buku cari perpustakaan semua-semua, ya, tak ada, ya, lambat. Jadi dalam internet pun ada sebenarnya hadis nombor 2616, ya. Tapi dia katakan hadis ini, ya, mendapat kritikan yang banyak daripada ahli hadis, ya. Semua ahli hadis, ya, menafikan ataupun mengkritik, hadis ini sebab hadis ini dianggap dhaif, ada sanad yang tidak siqah, ya. Maksudnya apa? Ada sanad yang tidak boleh dipercayai, ya. Kalau si fulan bin fulan, ya, anak fulan ni mencuri contohnya, yang tengah-tengah tu mencuri, jadi terputus, jadi tak boleh dipercaya orang yang bawa ni daripada mulut seorang terputus sebab bawa mulut dan perkataan yang disebut itu berlainan dengan yang asal kadang-kadang, ya. Itu yang dianggap dhaif tu, ya, hadis itu sebahagian, ya, dia punya sanadnya tidak bersambung, ya. Dan antaranya daripada Al-Baihaqi itu sendiri mengatakan hadis itu adalah dhaif juga, ya. Walaupun dia apa, sandarkan hadis tersebut, tapi mengatakan hadis itu dhaif dan lemah. Jadi tak boleh diambil sebagai hadis yang sahih. Kita boleh ambil hadis ini sebagai hadis menggoyangkan, ni hadis yang sahih lah, yang untuk dijadikan sumber hukum, tak boleh, ya. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, berpendapat jari diangkat ketika menyebut lafaz illallah, asyhadu alla ilaha tu baru kita angkat illallah, ya. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin sebahagiannya terlepas, ya. Dia kata, ustaz boleh ke? Itu kalau dah terlebih, itu dah jadi mazhab yang lain. Kan? Tapi dah terlepas, nak buat macam mana? Tak angkat pun ustaz, tidak mengapa, ya. Tidak membatalkan solat anda. Teruskan solat, tidak ada masalah, ya. Bukan masalah naik ke turun ke, tak turun-turun pun ada, kan, ya. Dan naik saja, tak turun, kan. Itu tak ada masalah, ya. Sekarang ini adalah beberapa mazhab yang mengatakan keadaan waktu bila diangkat, ya. Jadi mazhab Hambali, Hanbali mengatakan jari diangkat ketika mana menyebut lafaz Allah. Jadi kata asyhadu alla ilaha illallah, sebut Allah je, jari pun angkat. Itu mazhab Hambali, ya. Kenapa ustaz macam-macam, ya, patternnya, sekejap ada Allah, ada ke illallah. Itu namanya mazhab, ya. Mazhab ini berselisih pendapat, dia ada hujah dia sendiri dan ada hadis dia tersendiri, ya. Jadi kita tak boleh nak bertikaikan sebab itu bukan merupakan, ya, satu rukun, ya. Itu ada perbincangan ikhtilaf para mazhab. Maka namun setelah disemak nas yang dipegang oleh semua mazhab, maka tidak dijumpai pun, ya. Pengarang mengatakan tidak dijumpai satu nas yang jelas berkenaan dengan tempoh waktu untuk diangkat jarinya. Maka oleh itu masing-masing bebas untuk memilih, terutamanya kerana ia bukan termasuk di dalam hal rukun mahupun wajib solat. Bukan rukun pun angkat jari telunjuk tuan-tuan tu, ataupun wajib solat, tidak ada. Jadi maknanya kalau tak angkat ke, tak turun ke, tak buat ke, ya, tapi sebaiknya kita buat, menunjukkan kita
asas tauhid kita itu, lebih yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Okey, boleh tuan-tuan terus Maka seterusnya perbincangan kita adalah bertajuk jari dibengkokkan sedikit. Jari kita dibengkok. Bengkok macam ni, bengkok macam ni. Kalau biasa ni lurus, bengkok. Bengkok sikit. Maka terdapat ulama yang berpendapat elok untuk membengkokkan. Rupanya bukan hanya angkat saja tuan, bengkang bengkok pun dia ada dia punya cirinya juga Itu tengok kadang-kadang orang ni kan akan tanya, ustaz, jari tu tak perlu dibengkokkan ke? Jari tu tak perlu diluruskan ke? Jari tu macam-macam soalan orang sekarang, semua tak boleh. Jadi kita mengambil semula pendapat ini, yang mana untuk membengkokkan sedikit jari telunjuk ketika dinaikkan sebagai tanda tawaduk. Tawaduk tu apa? Tawaduk itu adalah merendahkan diri kita, rendahkan. Tawaduk. Bukan tawadu, lain, tawaduk. Ini bersumberkan dalil yang berikut daripada Malik bin Numair dan ayahnya berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadi'an dhira'ahu al-yumna ala fakhdhihi al-yumna rafi'an isba'ahu as-sababah qad hanaha syai'a. Aku melihat Nabi SAW meletakkan lengan kanannya, bila kita duduk tahiyat akhir kan, kita akan letak dekat kita punya peha kan, peha kita kan, peha kanan, sambil mengangkat jari telunjuknya yang telah dibengkokkan, iaitu ditundukkan sedikit jarinya. Tunduk itu dikata bengkok tu ditundukkan sedikitlah, sedikit jarinya. Maka justru berdasarkan riwayat ini dan beberapa pendapat ulama berkenaannya, penulis tadi Dr. Zaharuddin mengatakan cenderung kepada pendapat harus bagi mereka yang meyakini kuatnya hadis di atas untuk beramal dengannya dengan niat bagi memperolehi ganjaran pahala. Selanjutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak buat, maka ada hadisnya untuk membengkokkan sedikit, menjatuhkan sedikit kita punya jari. Itu ada hadis yang dapat pahala daripada apa yang tuan-tuan lakukan. Tidak ada masalah. Nak bengkokkan pun tak boleh, tak bengkok pun boleh. Tak ada masalah. Maka seterusnya melihat jari telunjuk ketika tasyahud. Kan ada orang kata, ustaz, bila kita dah angkat jari kita, kita perlu tengok jari kita tu. Jari kita tu bergoyang ke tak bergoyang ke, terangkat ke tak terangkat ke? Kena tengok juga. Kena tengok. Jangan tuan-tuan tengok benda lain pula. Kan tengok lampu ada berapa, kipas surau ni ada berapa, perhati ada dinding yang warna lain ke. Kadang-kadang kan mata kita kan tak tengok kepada ni, dia tengok Pak Imam ke, tengok siapa-siapalah kat depan kan. Itu tak boleh. Jadi dikatakan melihat jari telunjuk ketika tasyahud ini ada sandarannya. Tuan-tuan tengok hadisnya daripada Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Hadis daripada 224 Sunan Abi Daud, nombor hadis 990, Sunan Ibnu Hibban hadis 1944, ada hadisnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza tashahhada wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa ashara bi asbu'ihi as-sababah la yujawizu basarahu isyarah. Bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud, maka baginda meletakkan tangan kirinya di atas peha kirinya dan meletakkan tangan kanan di atas peha kanannya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya serta tidak melepaskan pandangan matanya daripada syarat tersebut. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, maka kita terus tengok jari kita tadi, menunjuk fokus kepada jari kita. Itu sandaran ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan melihat kepada jari ketika tasyahud. Maka sunat hukumnya untuk melihat, sunat bukan wajib, sunat.
untuk melihat jari telunjuk semasa menaikkan jari. Asyhadu an la ilaha illallah itu kita tengok naik. Ya. Dia kata tak boleh naik ustaz sudah. Kan tak tahulah ya, tiba-tiba stroke pula ya ustaz. Ya. Na'udzubillah lah kan. Tak boleh nak naik ustaz. Ya, saya punya jari bengkok. Jadi jari saya membengkok pula, tak boleh lurus. Ya. Ada masalah saraf, dia kata masalah saraf. Itu masalah penyakit tu tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Ya, bukan semua orang sihat. Saya tahu kan, ada orang yang tak boleh nak angkat, ada orang yang tak boleh nak tunjuk lurus, ya, tak boleh pakai jari telunjuk. Ya. Kalau dah tak boleh jari telunjuk, jari apa-apa boleh, tak payah dah. Ya, dah tak payah tuan-tuan tukar jari hantu ke, tak payah buat dah. Ya, sebab tuan-tuan dihukumkan sebagai darurat, tak payah. Maka sunat untuk melihat jari telunjuk semasa menaikkan jari ketika tasyahud berdasarkan hadis di atas tadi. Maka demikian yang dipegang oleh Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi Imam mazhab Syafi'i lah. Kita lah, mazhab kita lah An-Nawawi. Ya. Dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i dan malah An-Nawawi menyebutkan hadis di atas yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud adalah sahih. Hadis yang boleh diterima sebagai hujah. Bagaimanapun salah seorang pakar hadis di dalam mazhab Syafi'i, ya, seperti Al-Hafiz Ibn Hajar, ya, Sahih Al-Bukhari, ya, mengatakan bahawa asal hadis ini daripada Sahih Muslim tanpa lafaz la yujawizu basarahu isyarata. Dalam hadis Muslim tidak ada perkataan wa asyara la yujawizu basarahu, yang kalimah yang terakhir itu tak ada. Dia sampai bi asbu'ihi as-sababah sahaja. Ya, tunjuk dengan jari telunjuk saja. Ya, yang mana tidak melepaskan pandangan matanya itu tidak ada dalam hadis Muslim. Maka namun beliau tidak mengulas apa-apa selepas itu. Ya, okey. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, maka harus ya untuk kita berpegang kepada ijtihad sebahagian besar para ulama hadis berkenaan sunatnya melihat jari semasa menaikkan jari ketika tasyahud. Jadi kata ustaz, tengok tu sampai habis tahiyat ke apa? Tak, ketika naikkan tasyahud tu saja. Bukan tenung sampai fil alamina innaka hamidum majid, tidak. Ya. Mana sampai situ saja cukup. Ya, ketika mana kita naikkan tu untuk kita tengok kalimah ya, Allah itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Okey, jadi maknanya perselisihan para ulama itu maknanya semua bersepakat sunat kita melihat jari ketika mana diangkat jari tersebut. Ya, semua para ulama bersepakat. Ya. Yang seterusnya mengangkat tangan selepas bangun berdiri. Ya. Apa itu maksudnya? Kita tengok padanya. Perkara ini telah disebutkan dalam bab mengangkat tangan sebelum dan selepas rukuk. Ya. Mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan selepas bangun berdiri ini maksudnya apa tuan-tuan? Mengangkat. Ya. Kita dah belajar kan sebelum ni, iaitu angkat tangan ialah mana selepas daripada bangun berdiri, ya. Lepas bangun, ya, berdiri daripada lepas kita tasyahud, kita akan bangun kan untuk rakaat yang seterusnya. Ya, memang kita perlu angkatlah, itu syarat ataupun kita katakan di antara perkara, ya, memang kita perlu buatlah, ya, dan kita pun telah rujuk ataupun kita telah bincangkan sebelum ini. Yang pada perkara yang ke-17 adalah tasyahud akhir. Kita tengok tuan-tuan pada tasyahud akhir ini, ya. Yang tadi kita bincang pada tasyahud awal, ya. Tasyahud awal kita telah bincangkan dan hari ini kita masuk pada tasyahud akhir, yang maksudnya, ya, apakah yang dimaksud dengan tasyahud akhir itu? Ya, selepas tasyahud awal maka Nabi SAW akan bangkit dengan bertakbir. Ya, akan bangkit dengan bertakbir dan mengangkat tangan sebagaimana diterangkan sebelum ini. Ya, maksudnya bila kita duduk tahiyat akhir, kita akan Allahu Akbar, kita angkat tangan balik semula kan. Untuk kita angkat takbir yang ketiga. Ya, takbir yang ketiga. Ya. Seterusnya duduk tasyahud akhir ini berlaku pada rakaat yang ketiga untuk solat maghrib, ya, ataupun rakaat keempat untuk solat zuhur, asar dan isyak, dan rakaat kedua untuk solat
solat subuh. Maka hukum tasyahud akhir ulama telah berbeza pendapat. Kalau kita rujuk kat situ, ulama berbeza pendapat mengatakan menentukan hukum tasyahud akhir ini. Iaitu yang pertama rukun dan wajib. Siapa yang mengatakan tasyahud akhir ini merupakan rukun, ia adalah bersandarkan kepada ulama Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Maka dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita tuan-tuan, maka tasyahud akhir ini merupakan rukun dan juga wajib solat. Kalau tak buat dikira batal, kena ulang balik semula. Sebab mazhab Syafi'i dia sebut rukun dan wajib lah. Manakala yang kedua tidak wajib menurut Abu Hanifah dan juga Al-Malik. Abu Hanifah siapa dia? Mazhab Hanafi, dan yang kedua Malik, mazhab Malikiyah. Maka dia tidak wajib pada tasyahud akhir. Jadi ada dia punya perselisihan lah. Maknanya bukan hanya mazhab Syafi'i saja. Mazhab yang lain pun ada mengatakan tidak wajibnya tasyahud akhir ini. Maka bagi memastikan solat itu lebih sempurna, maka elok untuk memastikan agar ia dibaca. Maka keperluan ini berdasarkan arahan baginda Nabi SAW, dan setiap arahan yang tidak mempunyai sebarang qarinah, qarinah ini ataupun dalil-dalil yang mengalihkannya daripada hukum yang asal, maka hukum asal dilihat wajib sebagaimana lafaz perintah dalam hadis tersebut, falyaqul at-tahiyyatul. Dalam hadis ada sebut perkataan at-tahiyyat, riwayat Muslim. Okey, boleh tuan-tuan mungkin ada permasalahan tuan-tuan boleh sebutkan lepas ni, tak ada masalah. Cuma kita bincang ni secara yang biasalah, yang biasa kita sebutkan. Maka seterusnya adalah cara duduk semasa tasyahud akhir. Tuan-tuan boleh rujuk kat situ, cara duduk. Saya tengok Pak Imam tak samalah duduknya macam orang dalam tu ustaz, kata saya. Kan ada orang kan dia tengah tegak kan, dia punya tumit dia jari kaki dia boleh tegak. Dia lain-lain. Ada orang tak boleh, dia sikit saja dia tegakkan. Ibu jari tu ditegakkan. Yang penting ada dia naikkan sikit lah, dilentikkan sikit. Maksudnya dilentikkan ibu jari kaki kita tu, dilentikkan. Dan lentik itu bukan saja-saja tuan, untuk menghadap arah kiblat sebenarnya. Bukan saja-saja so dilentikkan, tak ada. Itu kan saja ke ustaz dilentikkan, tidak. Lentikkan itu sebenarnya arah kiblat sebenarnya, menandakan kita menghadap kiblat. Maka cara duduk semasa tasyahud akhir, dia kata menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, duduk yang sunat bagi tahiyat akhir ialah duduk secara tawarruk. Tu duduk tawarruk lah. Kita boleh tengok punggung kita, jatuhnya ke mana, naiknya ke mana. Kan? Maka namun mazhab Hanafi menganjurkan duduk iftirash juga. Jadi mazhab Hanafi kata boleh duduk tahiyat awal. Tahiyat akhir tu boleh duduk tahiyat awal. Ada juga orang duduk tahiyat awal pun boleh tuan-tuan, tidak ada masalah. Dia kata bukannya perkara yang menjadi rukun. Duduk tu rukun, cuma cara duduk. Tuan-tuan jangan duduk tu memang kena rukun. Tapi cara duduk tu boleh secara iftirash ataupun secara tawarruk. Duduk tawarruk ni dalam gambar tu tawarruk, dan iftirash tu yang sebelum ni kita pernah tengok duduk tahiyat awal tu. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita pergi dekat Mekah, dia kata Mekah je ke? Dekat Jalan Surah Maksum tak ada ke kena? Tak ada. Sebab saya sekali dekat Mekah terlambat datang solat Jumaat ke solat apa dekat Mekah tu. Bila terlambat, jadi duduk dekat tepi tangga ke, dekat tangga kot saya duduk masa tu. Macam mana tangga tak boleh kot. Masa tu sempit sangat, tak boleh lah kan. Jadi bila sempit, jadi kita kena duduk. Tak boleh bila duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, mana boleh kenalah punggung orang sebelah. Sebab tempat kita dah memang sempit sangat. Jadi kita duduk. Cara macam mana tuan-tuan nak duduk? Bukan duduk bersila. Maka duduk iftirash tadilah. Duduk sekadar mana boleh kita duduk, duduklah.
Jadi ketika itu tak boleh kita, aku peduli apa, aku nak duduk juga ini. Kena lepas tu tak tahulah tuan terangkat ke atau diangkat oleh orang sebelah, wallahu alam. Ya. Bila kita dah lambat tuan-tuan, jangan kita main masuk je, memang tak ada lah. Ya, Pak Arab tu dia main tepis je kita pun sebab tu suruh datang awal, sebab bila tak datang awal, itu yang tempat duduk close. Tak ada tempat dah tuan-tuan. Yang ada kosong kat tangga je. Tuan-tuan semayanglah kat tangga tu. Macam mana nak semayang duduklah ya. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Kita sampai pukul apa ni? Ada masa kan? Ya. 32. Okey. Okey, seterusnya disebut duduk tawarruk itu adalah dengan punggung didudukkan di atas lantai. Punggung kita itu duduk di atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan. Sama seperti dalam contoh gambar itulah. Tak perlu kok saya contohkan ni, boleh tengok ya. Ditegakkan. Dia kata kaki kanan kita perlu ditegakkan. Ya, kalau boleh ditegakkan. Kalau tak boleh, ya, kaki dah sarafnya dah long lie ataupun dah tak dia kata ustaz lutut saya pun dah tak berapa kuat, itu ya, itu tak boleh kita kata apalah. Maknanya yang Nabi kata istata'atun, yang mana termampu oleh kamu. Kalau dah tak mampu nak lentik ke, tak mampu nak tegak ke, buat secara yang kamu mampu sahaja. Jangan kamu paksa dia. Ya, jangan kamu paksa. Ya, jadi ada orang yang boleh lentik tapi dia sengaja tak nak lentikkan pun ada. Itu mengada-ngada namanya. Ya. Jadi orang yang sehat tiba-tiba tak nak lentik, kenapa? Ya, orang muda kan tiba-tiba sakit. Kok kenapa? Ya. Jadi itu memang cari naas lah. Kan? Dia kata Allah dah berikan kekuatan kepada kita, maka kita gunakan sebaik mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini adalah dalil ataupun ya di mana kita nak beribadah kepada Allah Taala. Buat yang sehabis baik yang Nabi anjurkan kepada kita untuk menghadap Allah Taala. Ya, maka mudahnya ia jenis duduk seperti yang diamalkan di Malaysia, dia kata. Ya, maka dalil bagi duduk secara tawarruk, ya, mungkin tuan-tuan pun dah hadis ini dah biasa baca ataupun dah biasa jumpa, ya. Memang kita pun dah belajar daripada sekolah rendah sampai ke lama sampai ke tua, ke lama, ya. Kita telah bincangkan bab ya sujud, bab tasyahud ini memang sentiasa kita sebut. Yang mana hadisnya disebut hatta iza kana fis sajadati allati fiha at-taslim akhraja rijlaihi wa jalasa ala syakki til aisari mutawarrikan. Sehinggalah terkala baginda berada pada sujud yang terakhir yang ada padanya taslim. Taslim tu apa? Memberi salam penutup solat. Saya tengok Imam Taslim sebut ya. Imam namanya Imam Taslim. Jadi maknanya Imam Salam. Ya, Taslim kan salam yang terakhir, salam penutup. Ya, bapaknya teringat Taslim, dia letak nama Taslim. Ya, kalau letak nama takhir. Ya, senang bagi nama anak macam tu ya. Maka baginda mengeluarkan kedua-dua kakinya, tidak duduk di atas kakinya, ya, dan duduk di atas sebelah kaki di sebelah kirinya secara bersimpuh, macam perempuan duduk bersimpuh tu kan. Ya, perempuan kalau nak membawang kan dia bersimpuh. Ya, kalau jumpa kawannya, ya, duduk bawah bersimpuh. Kalau potong bawang ke apa semua kan bersimpuh kan. Macam perempuan gitu. Jadi kita perlu buat begitulah keadaannya. Itu namanya duduk tawarruk. Ya. Seterusnya hadis yang kedua, wa iza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ya, dan apabila Nabi SAW duduk di rakaat yang terakhir, maka Nabi SAW mengkerhadapankan kaki, ya, kirinya, ya, dan menegakkan yang satu lagi iaitu kaki kanannya dan duduk di atas punggungnya tempat duduknya. Jadi begitulah keadaan, ya, yang kita tengok, ya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW apabila duduk, tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Ya, kita boleh sebut tahiyat akhir pun boleh, tasyahud akhir pun boleh. Ya, okey tuan-tuan. Sikit lagi kita habiskan. Kalau tak habis, mana-mana yang kita sempat habiskanlah. Ya.
Okey, kita masuk kepada bacaan ketika tasyahud akhir, ya. Adakah laju saya sebutkan ni tuan-tuan? Tak ada, ya? Tak ada laju sangat, ya. Express ke? Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada, kita terus masuk. Ataupun bacaan tasyahud tahiyat akhir adalah, ini tuan-tuan semua dah hafal kan? Dah hafal, kita baca sahajalah sekali imbas sahaja. Ya, kadang-kadang kita baca itu kadang-kadang ingat ke tak ingat itu, kita ingatkan semula lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya, kita ni kalau dah biasa baca, dah lama, itu kadang-kadang kita tak, ya, dari sudut dia punya hukum-hukum tajwidnya kita kena tekankan juga kan. At-tahiyya, kan tahiyya, tak boleh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya, nak cepat ustaz, memanglah laju. Ya, ini ustaz boleh baca satu kan. Kalau kita baca dalam tahiyat kan laju. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang dia letak sayyidina, ya, sayyidina, sayyidana pun ada, sayyidina, ya, sepatutnya sayyidina, ya, Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh, wa ala ali sayyidina Muhammad pun boleh, ya. Jadi ini adalah hadis ataupun ada kita katakan tahiyat yang ada dalam riwayat Abu Daud, tuan-tuan boleh rujuk. Bukan saja-saja kita baca tahiyat ni tak ada dalam hadis. Ini ada dalam hadis, tuan-tuan boleh rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke dia sebut kat sini, ya. Hadis yang ke 976 hadis tersebut, ya. Okay. Jadi dia kata salam penghormatan. Apa maksud at-tahiyatul? Kita kena tahu apa maksud yang kita baca dalam bahasa Arab itu, kita kena tahu. Salam penghormatan yang diberikan dan pujian yang baik bagi Allah, ya. Kita puji pada Allah Ta'ala dulu. Kemudian kita masuk kepada puji kepada siapa? Kita puji kepada Nabi SAW. Salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya turut dilimpahkan kepadamu. Kita doa kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian salam sejahtera ke atas siapa? Ke atas kami. Kamilah semua umat Islam, ya. Dan seluruh hamba Allah yang soleh, ya. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau setelah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Ya, dia kata, ustaz boleh tak saya baca terjemahan ni? Saya nak baca bahasa Arab susah, tak boleh nak baca bahasa Arab, saya baca bahasa dalam solat tak ada baca Rumi, tuan-tuan. Tak ada. Ya, dalam solat kena wajib bahasa Arab. Ya, kalau Rumi kena dalam hati. Ya, tapi dia kena dilafazkan, ya. Jadi sebab tu saya katakan kena belajarlah sedikit demi sedikit. Ya, kalau orang yang nak masuk Islam tu kadang-kadang kita susah kan nak ajar dia. Ni panjang ni, nak ajar orang kafir kan, nak belajar orang Cina kan, dah lah dia punya lidah pelat gitu kan. Ya. Nak sebut tahi pun kan orang Cina, orang India baru nak masuk agama Islam, kita tak perlu tahiyat ni dulu pun. Fatihah tu pun dia berat nak diajar. Ya, nak sebut dengan nafas niat usolli itu pun dia susah nak belajar. Sikit demi sikit tuan-tuan ajar dia. Lagi-lagi orang yang nak kahwin dengan Cina kan. Tuan-tuan yang ada kahwin dengan Cina ada. Ya, ada. Yang nombor 2, nombor 3. Ya, nak cari pasangan yang yalah dah jodoh tuan-tuan dengan Cina. Jadi tuan-tuan perlu bimbing dia kan. Dah bila jadi suami dia,
Kita kena bimbing dia daripada awal, kan? Sebelum solat tu cara nak berwudu, kan? Cara nak wuduk macam mana, kemudian nak lafaz sebut setiap lafaz nak usalli fardul maghribi salasa rakaatin. Kalau dia susah, kita kena ajar dia dalam bahasa Rumi dululah sahaja, ya, aku solat dalam hati dululah, buat yang mudah-mudah. Ya, mungkin kawan-kawan kita yang Cina, yang India yang nak masuk Islam itu, ya, dia kata minta tolong ajarkan saya macam mana nak solat. Tuan-tuan ajarlah. Yang mudah-mudah, jangan terus at-tahiyatul mubarakatuh, memang tak ada lah. Ya. Nak dapat lafaz niat tu pun berat bagi mereka. Fatihah lagi berat. Sebab mereka jarang, ya, untuk ataupun menyebut perkataan, ya, ataupun lafaz, ya, al-Fatihah tersebut, ya. Okey, kita dah masuk masa azan, saya berhenti. Insya-Allah kalau ada masa kita sambung sikit lagi, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله اللهم رب العزة محمد وبعث المقام إنك لا. Okeylah tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi ya. Sebab saya tak nak terus sampai kuliah Isyak pula ya. Jadi cukup kuliah Maghrib saja ya. Jadi Isyak kita boleh berhenti ya. Jadi kalau tuan-tuan nak sambung boleh ganti tempat saya sambung tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah pada bulan hadapan. Kita dah masuk bulan baru punya. Semalam dah saya dengar letupan-letupan dekat Meru ni. Ya, saya bukan bom meletup kat Jalan Jambu tu. Ya, pom-pom bunyi ya. Jadi tahun baru pun tahun baru juga, tapi tahun baru bulan Masihi bukan bulan Islam. Kita dah nak masuk Jamadil Akhir. Sikit lagi kita nak masuk bulan Rajab. Ya. InsyaAllah kita dah nak sampai bulan puasa tuan-tuan, tak lama lagi ya. Rajab, Syaban, Ramadan ya, bulan 1 ni dah masuk Rajab rasanya, ujung bulan ni ya, atau bulan-bulan 2 ya. Jadi itulah ya, mudah-mudahan ibadah kita diteruskan dengan ibadah yang sempurna yang mungkin ya. Kalau sampai kita sempat sampai, sampailah umur kita tuan-tuan ya. Yang mana ramai yang tak sampai, iaitu adalah umur yang Allah telah berikan ekstra yang lebih kepada tuan-tuan ya, dan umur saya juga tak tahu sampai mana ya. Jadi buatlah sebaik mungkin amalan kita yang kita dah belajar yang terbaik ya, dan itulah amal ibadah saja yang perlu yang akan dibawa ya oleh malaikat kepada Allah Taala ya. Tak ada amalan-amalan yang lain dah ya. Yang lebih besar di sisi Allah Taala adalah amalan solat ya. Jadi itu saja tuan-tuan pada malam ini. Maafkan saya, mungkin ada kesilapan dan salah bicara saya bersama tuan-tuan. Mungkin ada terlaju ke terkhilaf kata. Saya mohon maaf banyak-banyak di atas kekurangan diri saya sendiri. Kita tutup dengan insya-Allah dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.